Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung lagi bab kelima kita. Kita akan tengok subtopik 5.5 iaitu variasi. Jadi yang pertama, variasi merujuk kepada perbezaan ciri-ciri antara individu dalam satu spesies yang sama. Contohnya manusia kita dalam spesies Homo sapien. Jadi kita cuma tengok kepelbagaian atau perbezaan di antara spesies Homo sapiens sahaja. Jadi kita tidak bandingkan kita dengan spesies lain, contohnya lembu ataupun spesies manusia lain, Homo erectus contohnya. Kita hanya merujuk kepada kepelbagaian yang wujud dalam spesies Homo sapiens sahaja. Okay, yang kedua, variasi wujud dalam masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, ketinggian, jantina, jisim badan dan sebagainya. Sebagainya lah, yang lain-lain. Jadi dapat dilihat dalam Rajah 5.28 ini. Jadi kita nampaklah perbezaannya. Kita dapat bezakan warna kulit sebagai contohnya. Ataupun ketinggian, berat badan. Jadi dari segi berpakaian itu bukan variasi lah, itu variasi dari segi sosial. Yang kita rujuk di sini variasi dari segi biologinya dan sebagainya lah. Okey, jadi variasi terbahagi kepada dua. Kita ada variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Jadi untuk variasi selanjar ialah variasi yang tidak menunjukkan perbezaan ciri yang ketara dalam populasi yang sama. Ciri variasi selanjar ialah nilainya boleh berubah dan diukur. Jadi bersifat kuantitatif. Contohnya jisim badan dan ketinggian. Jadi kita boleh tengok di sinilah. Daripada pendek kemudian dia beransur-ansur semakin meningkat. Dan akhir sekali kita akan dapat ketinggian paling tinggi. Jadi ini menunjukkan bahawa perbezaannya adalah secara beransur-ansur. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tidak ketara. Dan yang kedua, dianya boleh berubah. Berubah ketinggian ini bergantung kepada pemakanan, genetik dan sebagainya. Kemudian dia boleh diukur. Jadi ketinggian kita ukur dalam unit meter contohnya. Jadi dia bersifat kuantitatif. Okey, yang kedua, berdasarkan contoh variasi selanjar bagi ketinggian, terdapat individu yang mempunyai ketinggian perantaraan di antara individu yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Ditunjukkan dalam Rajah 5.29 ini. Dan variasi selanjar seperti ketinggian lazimnya dipersembahkan dalam bentuk histogram seperti ditunjukkan pada Rajah 5.30. Jadi kita dapat inilah. Jadi ada yang sangat rendah, ada yang sangat tinggi, dan di tengahnya ada yang perantaraannya. Dan kalau lihat di sini, ini sebenarnya bila dia berbentuk bentuk macam loceng ini dinamakan sebagai graf normal, yang juga merupakan salah satu ciri untuk variasi selanjar lah, di mana dia akan menghasilkan graf normal. Okey, selanjutnya kita tengok pada Rajah 5.31 yang menunjukkan contoh variasi selanjar yang lain pada manusia. Kita ada contohnya ketinggian, kepintaran, jisim badan, warna kulit dan juga warna rambut. Jadi variasi selanjar ini disebabkan oleh faktor, banyak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Walaupun ada faktor genetiknya, tapi ianya akan seolah-olah bertindak balaslah dengan variasi dengan faktor-faktor persekitaran. Contoh kalau kita ambil ketinggian, walaupun seseorang itu dilahirkan dalam keluarga yang tinggi, maksudnya dia ada genetik tinggi, tetapi oleh kerana dia tidak cukup kalsium dalam pemakanan dia, jadi dia tak tinggi juga. Sebab ketinggian bergantung kepada panjang tulang. Dan untuk panjangkan tulang, kita perlukan pada bekalan kalsium. Sama juga dengan kepintaran. Walaupun IQ dia tinggi, tapi pemalas, tak baca buku, tak menghafal, tak belajar dan sebagainya, tetap juga keputusan peperiksaan dia rendah. Jadi itu yang kita gunakan untuk merujuk kepintaran ini, merujuk kepada kebolehan dia dalam peperiksaan contohnya, ataupun dalam ujian. Okey, kemudian jisim badan pun sama. Kalau seseorang itu ada jin untuk gemuk, tapi makanan ini tak mencukupi, gelandangan contohnya, dan tak cukup makan sentiasa, maka jisim badannya juga akan jadi rendah. Okey, untuk warna kulit pun sama. Mungkin seseorang dilahirkan putih, tapi bila dia meningkat umurnya, dia
orang yang lasak, suka main di bawah cahaya matahari, lama-kelamaan kulitnya juga akan jadi gelap. Dan warna rambut pun samalah. Warna rambut ini, contohnya kalau kamu rambut hitam, pergi ke kawasan sejuk dan kamu tinggal di kawasan sejuk yang lama, rambut kamu akan bertukar jadi perang. Sedikit keperangan, bukan maksud perang macam orang putih itu. Jadi itu menunjukkan ianya dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, yang kedua kita ada variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan ciri yang ketara antara individu dalam populasi yang sama. Jadi ciri variasi tak selanjar adalah kekal. Ianya tidak boleh berubah, tidak boleh diukur dan bersifat diskrit ataupun kualitatif, berdasarkan kualiti. Contohnya lekapan cuping telinga. Cuping telinga dia melekat ataupun cuping telinga bebas, itu adalah kualiti. Yang kedua, variasi tak selanjar seperti lekapan cuping telinga mempunyai taburan yang berasingan dan lazimnya dipersembahkan dalam carta palang yang ditunjukkan pada rajah 5.32. Jadi untuk variasi tak selanjar, bila kita binakan histogram atau carta palang ini, bar dia tidak akan rapat-rapat kerana dia bukanlah sesuatu ukuran yang bersifat kuantitatif yang berterusan, continuous. Jadi kita mestilah binakan dua bar yang berasingan untuk menunjukkan dia tidak ada ciri perantaraan di antaranya. Jadi ini yang dinamakan sebagai diskrit. Diskrit ni maksud dia mempunyai perbezaan yang jelas. Okey, sekarang contoh untuk variasi tak selanjar termasuklah yang pertama, lekapan cuping telinga. Jadi cuping telinga melekap atau cuping telinga bebas, ini hanya dipengaruhi oleh genetik sahaja. Yang kedua, kebolehan menggulung lidah juga sama ada boleh menggulung lidah atau tidak boleh menggulung lidah juga hanya dipengaruhi oleh genetik sahaja. Yang ketiga, kumpulan darah A, B, AB atau O juga dipengaruhi oleh genetik sahaja, tak akan berubah selama-lamanya. Kemudian corak cap jari, lengkung, gelung, pusar dan komposit, ini juga dipengaruhi hanya oleh genetik sahaja. Sekarang kita tengok pula faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Okey, jadi pada rajah 5.33 ini kita tengok faktor yang menyebabkan variasi terbahagi kepada dua. Yang pertama kita ada faktor genetik, yang kedua kita ada faktor persekitaran. Maaf. Okay, jadi untuk faktor genetik, yang pertama kita ada penyusunan kromosom secara bebas. Ini boleh berlaku semasa proses meiosis, di mana meiosis ini akan berlaku segregasi di antara kromosom yang ada dalam nukleus kita, dan ini akan berlaku secara bebas, tidak ada kawalan oleh sesiapa. Okey, yang kedua, berlakunya pindah silang pada profasa, yang menyebabkan berlakunya pemindahan genetik di antara dua lengan kromosom, dua lengan kromatid. Okey, kemudian yang ketiga, persenyawaan secara rawak. Jadi kena ingat, bila berlaku hubungan seks, ada berjuta-juta sperma akan bergerak pergi ke arah tiub falopio untuk mensenyawakan ovum. Jadi kalau kira di sini, setiap sperma ini mempunyai variasi, berbeza di antara satu sama lain. Jadi oleh kerana persenyawaan berlaku secara rawak, maka hasil yang terhasil juga akan berlaku secara rawak. Dan yang keempat, boleh disebabkan oleh mutasi. Mungkin disebabkan oleh bahan-bahan yang menyebabkan mutasi berlaku mutasi pada kod genetik kita. Jadi ini juga akan mempengaruhi variasi. Okey, faktor yang kedua kita ada faktor persekitaran. Contohnya diberikan di sini. Yang pertama, nutrisi. Contohnya untuk berat badan. Kalau kita makan berlebihan, berat badan akan bertambah. Kalau kita tak cukup makan, kita akan kurus dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan nutrisi mempengaruhi variasi. Okey, seterusnya air. Jadi air ini juga bergantunglah, contohnya keboleh-dapatan air itu sendiri. Variasi, contohnya di Malaysia mungkin kita ada masalah, kita dapat air. Jadi mungkin kulit kita lebih lembap berbanding dengan orang-orang yang tinggal di kawasan gurun yang kurang air. Jadi kulit mereka mungkin kering. Jadi itu menunjukkan air mempengaruhi variasi. Okey, seterusnya iklim.
perbezaan iklim juga mempengaruhi ciri-ciri yang ada pada kita. Contohnya kita orang yang tinggal di kawasan sejuk, kulit dia lebih cerah berbanding dengan orang yang tinggal di kawasan panas, kulitnya lebih gelap. Okey, cahaya matahari juga mempengaruhi variasi. Contohnya negara kita Malaysia, negara yang paling banyak sekali menerima cahaya matahari kerana berada pada garisan khatulistiwa. Maka orang di Malaysia kebanyakannya kulit dia gelap-gelap. Tapi orang yang tinggal di negara yang jauh daripada sumber cahaya matahari, yang dapat sedikit saja cahaya matahari dalam tempoh setahun, jadi kulit mereka lebih cerah. Okey, sebenarnya suhu juga mempengaruhi. Semakin tinggi suhu, semakin banyak badan kita menghasilkan peluh dan sebagainya, dan juga menggelapkan tona warna kulit kita. Kemudian pH, pH kebanyakan hidupan suka pada pH yang neutral. Hanya ada beberapa hidupan saja yang mungkin suka pada keadaan berasid dan juga berakali. Jadi ini mempengaruhi ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang ada pada organisma. Kemudian adaptasi. Adaptasi ini paling mudah kita tengok pada haiwan lah. Haiwan ini dia sentiasa melakukan adaptasi pada warna kulitnya, sebagai contoh untuk penyamaran dia, untuk keselamatan dia. Contohnya kupu-kupu, kalau dia tinggal di kawasan yang gelap, maka dia punya warna badan pun jadi gelap. Ataupun kalau dia tinggal di kawasan yang cerah, maka dia juga menghasilkan warna yang cerah. Jadi itu untuk penyamaran, untuk survival dia. Okey, yang kedua, variasi yang berpunca daripada faktor genetik adalah disebabkan oleh jin yang mengalami pindah silang atau mutasi yang diwarisi daripada ibu bapa. Jadi kalau berlaku perubahan pada genetik kita, ianya boleh diturunkan kepada anak-anak kita lah. Yang ketiga, variasi genetik ini adalah kekal dan boleh diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya. Yang keempat, pindah silang merupakan proses dalam meiosis yang menyebabkan gamet mempunyai maklumat genetik yang berbeza berbanding dengan induknya, seperti tunjukkan dalam rajah 5.34 ini. Ini yang berlaku pada profasa, di mana profasa 1 lah dalam meiosis, berlaku pindah silang di antara dua lengan kromosom ini. Dan kita lihat di sini, kromosom ini sekarang ni telah berbeza. Yang ni biru ada hujungnya warna merah, yang ni merah hujungnya warna biru, menunjukkan berlakunya pertukaran bahan genetik. Yang kelima, mutasi jin atau mutasi kromosom dalam variasi genetik menyebabkan pelbagai jenis gangguan genetik seperti rabun warna. Jadi rabun warna kita dah bincangkan sebelum ni, disebabkan oleh mutasi jin. Yang keenam, mutasi dalam tumbuhan dan haiwan ternakan pula menghasilkan organisma dengan ciri yang baru. Yang tujuh, variasi yang berpunca daripada faktor persekitaran seperti nutrisi, air, iklim, cahaya dan adaptasi tidak boleh diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya dan boleh berubah. Sebabnya ia dipengaruhi oleh persekitaran yang mungkin juga berubah. Okey, 8, sebagai contoh, warna kulit seseorang yang boleh berubah apabila terdedah pada cahaya matahari dan tempoh yang tertentu. Yang ke-9, di negara sejuk, tubuh haiwan menyimpan lebih banyak lemak di bawah kulit untuk bertahan dalam cuaca yang sejuk sebagai variasi yang berpunca daripada adaptasi. Yang ke-10, variasi selanjar adalah disebabkan oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Maka gabungan. Manakala untuk variasi tak selanjar pun dia adalah disebabkan oleh faktor genetik sahaja. Sekarang kita tengok kepentingan variasi. Jadi yang pertama, kejayaan evolusi manusia yang bermula sejak daripada 15 juta tahun dahulu adalah disebabkan oleh variasi genetik dan variasi persekitaran melalui proses pemilihan semula jadi. Yang kedua, dalam pemilihan semula jadi, hanya ciri yang sesuai diteruskan, manakala ciri yang tidak sesuai disingkirkan. Ini biasanya disebabkan di mana ciri yang tak sesuai ini mereka akan pupus lah, ataupun mereka tidak berjaya untuk bermandiri. Yang ketiga, semua spesies yang masih hidup yang masih wujud di bumi adalah disebabkan oleh variasi melalui proses pemilihan semula jadi. Jadi pemilihan semula jadi ini dia akan memilih mana yang kuat,
mana yang sesuai untuk meneruskan kehidupan. Yang keempat, variasi juga menghasilkan spesies yang baru untuk kemandirian dan kelestarian hidup bagi semua spesies di bumi. Yang kelima, variasi membolehkan setiap individu dalam spesies yang sama mudah dibezakan atau dicam. Contohnya kita sendirilah, ataupun di sekolah kita di SMAM contohnya, kita dapat bezakan siapa nama Muhammad Farid, siapa nama Hafizuddin dan sebagainya, berdasarkan pada perbezaan fizikal mereka. Jadi itu adalah variasi. Yang keenam, variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Okey, sekarang kita tengok sedikit praktis 5.5. Ini soalan yang kamu boleh tanya pada diri kamu untuk menguji kefahaman dan juga ingatan kamu dengan apa yang telah pun kita belajar sebelum ini. Jadi, soalan yang pertama A, apakah variasi? Soalan yang kedua, namakan dua jenis variasi. Soalan yang kedua, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Okay, yang ketiga, namakan jenis variasi bagi ciri yang berikut. Kita ada kumpulan darah, warna rambut, jantina, cap jari, ketinggian dan kebolehan menggulung lidah. Okay, yang keempat, namakan dua faktor yang menyebabkan variasi selanjar. Dan yang kelima, apakah kepentingan variasi? Okey, jadi untuk latihan kamu, cikgu akan sediakan soalan Google Form untuk kamu jawab dan hantar kepada saya. Ini soalan yang praktis 5.5 yang kita bicarakan ini hanya untuk menguji kefahaman dan juga ingatan kamu mengenai apa yang telah pun kita belajar sebelum ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.